kita dah. Bahasa Melayu buku kita muhring. Salah dengan bahasa Arab. Kita bukan cakap Arab, kita cakap Melayu. Ada ni. Hak saat ni macam ikan memang salah sungguh. Tapi orang dah bahas juga. Sebab dia masyhur seumpama tu. Ni metam-metam nak jadi KL. Buang habis G. Buang G lah di KL. Kadan. Suka. Dia sungguh ni. Ni live dalam TV. Terengganu kita ni lah. Masa rasmi adalah. Dia ada rasmi tu. Orang besar lah. Dia pun ceramah. Rasmi. Kadan. Dah. Main duk G buang. Biar jadi N je. Peluan. Jadi KL sungguh dia ni. Orang KL pun dengar pelik. Main duk kadan. Tu ada G. Apa nak buang G nya. Nak jadi KL. Bunyi apa? Darat tau. Darat bunyi. Salah tapi dari segi masyhur lebih baik atau bahasa. Sekarang ni tak salah muhring bahasa Melayu standard dah. Tapi kalau bahasa Arab muhring orang ihram, betul lah. Tapi kita muhring bahasa Melayu ni orang yang haram nikah. Macam kata kalau bahasa Arab dia tawakul. Kita bahasa Melayu tawakal. Tawakal ni fi'il madhi, telah menyerah diri. Tawakkala ya tawakkalu tawakkulan. Diri penyerahan adalah tawakul, bukan tawakal. Hak bahasa Arab. Tapi kita cakap Melayu tawakal. Okeylah. Tapi Arab sebenar bunyi tawakul. Begitu je. Tawakul. Betul bahasa Arab. Tapi Melayu kita sebut tawakal. Tak ada salah lah. Sebab kita cakap gitu. Tawakal. Sini kaifiyah. Dia kaifiyah. Cara-cara. Tak asal dia. Kaifiyah sembahyang. Mengetahui akan kaifiyah sembahyang. Macam sebut minggu lepas, jangan lupa pembicaraan kita sekarang adalah berkaitan dengan syarat sah sembahyang yang 9 perkara. Hak terdahulunya syarat wajib sembahyang ada 5 perkara. Syarat sah sembahyang ada 9 perkara. Sekarang ni kita bicara syarat sah sembahyang yang ke-8, mengetahui kaifiat sembahyang. Yang terdahulunya syarat sah sembahyang yang ke-7, menutup aurah. Hadis panjang membicarakan berkaitan dengan menutup aurah. Susah dah hak syarat sah yang ke-7. Sekarang nak masuk syarat sah yang ke-8, mengetahui kaifiat sembahyang. Kemudian syarat sah yang terakhir, yang ke-9, menjauhi daripada barang yang membatalkan dia akan sembahyang, meninggalkan perkara yang membatalkan sembahyang. Maka di bawah tu faslun, bermula yang membatalkan akan sembahyang itu 21 perkara. Ni nak bicara syarat sah yang ke-9 pula. Ni susunan dalam kitab Hidayatus Sibyan. Dimulai dengan syarat sah sembahyang, berdiri pada huraian 1. Ni huraian syarat sah sembahyang ke-8, mengetahui kaifiah sembahyang. Tu syarat sah tu, mengetahui kaifiat sembahyang. Kemudian mengetahui kaifiat sembahyang ni macam mana. Maknanya kalaulah tidak mengetahui kaifiat sembahyang, berarti syarat sah sembahyang tidak cukup, berarti sembahyang kita tidak sah daripada awal-awal lagi. Walaupun dalam sembahyang kebetulan kita buat hak wajib, hak syarat buat belaka sekalipun, tapi mengetahui kaifiat sembahyang ni macam mana. Kemudian tidak mengetahui kaifiat sembahyang ni macam mana. Ni nak hurah berkaitan dengan mengetahui kaifiat sembahyang ni syarat sah sembahyang. Dia setengah-setengah kitab mengetahui kaifiah tidak didatangkan. Sebab semua ibadah syarat sahnya adalah mengetahui kaifiat. Nak puasa syarat sahnya mengetahui kaifiat. Nak mengerjakan haji syarat sahnya mengetahui kaifiat. Jadi setengah-setengah kitab dia tak datangkan. Sebab semua perkara ibadah yang kita lakukan syarat sahnya adalah mengetahui kaifiat.
tak boleh buat gitu. Tapi mengetahui kaifiat ni macam mana, tidak mengetahui kaifiat sampai ke tidak sah tu macam mana. Lepas tu kalau kita buka dalam kitab, dia syarat sah semayang, dia tak bilang mengetahui kaifiat dia sama kitab, dia tak bilang. Dia tak masuk dalam bilangan syarat sah semayang mengetahui kaifiat. Sebab apa? Memang itu menjadi syarat kepada tiap-tiap ibadah. Begitu juga dalam setengah-setengah kitab. Dalam kitab kita syarat sah semayang pertama Islam. Syarat sah semayang yang kedua berakal dengan makna tamyiz. Dalam setengah kitab dia tak datangkan syarat sah sembahyang Islam. Syarat sah sembahyang berakal dengan makna tamyiz. Dia tak datangkan. Sebab syarat sah ibadah memang kena Islam. Kita tak bagi dah tu. Kita tak bagi dah. Hak tu tetap dah. Adapun syarat sah yang lain, suci daripada hadas. Tidak semua ibadah syarat sah suci daripada hadas. Puasa tak ada kaitan dengan suci daripada hadas kecil. Suci daripada najis, ada syarat sah puasa. Suci daripada hadas kecil, suci daripada najis, tak ada kan? Hak tu baru dibilangkan. Adapun syarat sah yang memang menjadi syarat sah kepada semua ibadah tidak didatangkan. Termasuk Islam, termasuk tamyiz berakal, dan termasuk mengetahui kaifiat. Jadi kalau kita jumpa lah kitab, kenapa jadi tak sama kita duk ngaji dan kita Idatul Sibyang, syarat sah jadi 9 mana? Kita buka kitab lain, 5 je, 4 je, tak ada pun syarat sah yang pertama Islam. Kenapa dalam kitab Hidayatul Sibyang syarat sah pertama Islam, syarat sah yang kedua berakal, syarat sah yang ketiga suci daripada hadas kecil hadas besar. Tu ada. Kita ngaji semua tu. Tapi Islam dengan berakal tidak didatangkan. Sebab Islam dan berakal dengan makna tamyiz memang menjadi syarat sah ibadah. Itu tetap dah. Nak sah semayang ke, nak sah puasa ke, nak sah haji ke, nak sah wuduk ke, contohnya nak sah mandi wajib ke, ibadat-ibadat ni syarat sahnya adalah Islam dan berakal dan juga mengetahui kaifiat. Maka sekarang tidak mari tu Islam. Mana Islam ni? Islam bil fi'li, Islam yang sunguti. Siapa Islam yang sunguti? Islam yang beriman. Bila sebut Islam, Islam yang beriman, itu Islam sunguti. Mana kalaulah zahirnya Islam tapi akidahnya kufur, sembahyang tidak sah, puasa tidak sah, wuduk tidak sah, haji tidak sah. Zahir Islam, warisi daripada ibu bapa, tapi akidahnya akidah yang kufur, akidah kafir. Akidah kufur dipanggil. Yang berakidah kufur, orang tu kafir. Tapi sebut akidah kufur, kita tak faham. Akidah kafir baru kita faham. Akidah yang kufur. Contohlah akidah kufur, perkara berlaku secara tabi'i, secara semula jadi, secara sendiri-sendiri. Dengan diri pisau itulah yang memutuskan. Dengan zat pisau tu yang memutuskan sendiri-sendiri. Itu kafir ijma' ulama'. Semayang tidak sah, puasa tidak sah, pergi Mekah tidak sah, ibadah-ibadah semua tidak sah. Kalau berpegang perkara berlaku secara diri perkara tu, zat perkara tu yang berbekas sendiri-sendiri. Adapun kalau pisau memutuskan dengan tajam yang Tuhan letak di mata pisau, itu dikait kat dengan Tuhan. Sebab tajam tu mari Tuhan buat. Tu akidah yang khilaf ulama, kafir ataupun akidah yang dosa besar. Kalau atas pandangan itu dosa besar, sembahyang puasa sah tapi tidak ada pahala. Dan sebab bukan akidah yang sebenar. Akidah yang sebenarnya, pisau makhluk Allah, tajam di pisau pun makhluk Allah. Tuhan yang buat tajam tu. Saat putus, Allah yang buat, bukan tajam tu yang buat. Itu pegangan kita. Ini pegangan. Kalau kita duduk bercakap tu, cakap asbab. Cakap pisau tajam molek bau sudah hasah, irih pun jadi mudah, buat kerja pun jadi senang. Itu cakap asbab. Pegangan dok kosek dah. Apa yang berlaku kesemuanya perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu pegangan kita. Ingatan hati kita pun tak ada ingat ke Tuhan, pun ingat ke pisau tu semacam lah. Tak ingat ke Tuhan, cuma masa mula-mula buat kerja, lidah kita berzikir Bismillahirrahmanirrahim.
Siap buat kerja, alhamdulillah, siap dah. Kadang-kadang mula-mula je bismillah, sudah tak ada alhamdulillah dah, beres dah. Masa nak buat tu je sebut nama Tuhan, siap dah. Tak payah puji ke Tuhan dah lah, siap dah. Makan baca bismillah, kenyang tak ada alhamdulillah, nanti sedawa baru alhamdulillah. Mana sedawa baru alhamdulillah. Kalau tak sedawa tak ada alhamdulillah. Ke mana? Makan baca bismillah, lepas kenyang tak kata alhamdulillah. Bila kata alhamdulillah lepas sedawa. Dah sedawa semua ke sudah makan? Tak pun. Tak sedawa pun lepas dah makan. Sedawa ni boleh kenyang sangat ke mana? Kerana kita hanya zikir lisan. Hati kita zikir ke Tuhan, tak ingat dah. Yang berlaku tu semua perbuatan Tuhan, tak ingat. Itu berkait dengan kekuatan dalaman masing-masing. Tu bukan bicara bab pegangan. Tapi pegangan kita tak konsep dah. Yang berlaku semua perbuatan Allah. Jadi kalau berpegang, dia berkaitan dengan pegangan kufur ni. Saya biasa tanya tutup guru, dia tak berapa nak tu mana sebenarnya. Sebab tak ada, dia kata kita orang semayang bang, orang Islam takkan berpegang zat pisah, diri pisah yang memutuskan. Dia jadi macam tak percaya, tak ada. Orang Islam takkan berpegang pun zat pisah, diri pisah tu sendiri memutus, tidak ada. Sebab apa? Hak tu memang habis cerita. Hak tu kafir, pegangan mati kekal neraka selama-lamanya. Kita ingat orang kafir tu semua berhala saja. Itu memang kafir semua berhala tu. Hak zahir Islam pegangan kafir. Satu guru dia macam tak ada gitu. Mana mungkin orang Islam? Orang Islam mesti berpegang segala yang berlaku Allah buat. Kan kita orang Islam kan kainat makhluk tak bekas sama sekali. Tak bekas sama sekali. Bukan tak bekas pada sebahagian-sebahagian. Bekas pada sebahagian-sebahagian. Tak bekas sama sekali. Tu pegangan tu tetap dah. Jadi Satu Guru sebut kata kalau dia berpegang perkara tu berlaku secara diri, zat benda tu. Dia kata dak, tu Guru tak percaya. Dak diroyak dia gitu dia pegang. Sama ni macam menurut Ustaz saya pegang memang diri perkara tu yang bekas. Kalau pisah agak zat pisah tu yang memutuskan. Tu Guru tu kan dia. Tu Guru tu jadi dia bawa dia mari jumpa dengan baba sendiri. Nak semari jumpa dengan baba sendiri. Fotoni tu. Nak lakon sepadang bukannya muncul. Mana apa tu Guru memang tak logik. Macam mana mungkin kita orang Islam berpegang dengan akidah kafir? Tak mungkin. Tapi tempat kita jangan duk main kau tak ngaji bab akidah. Sebab pandangan zahir kita pisau lah yang memutuskan. Bukan gitu. Daripada budak lagi mak ayah kita, dakwi kita main pisah, luka, putus. Tu. Dan zahir pun gitu. Lepas tu kita nak berpegang yang melukakan, yang memutuskan perbuatan Allah. Tu kata kena tanam dengan kepercayaan kepada perkara yang gaib. Supaya kita ni allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah, beriman kepada gaib. Malaikat gaib, barzah gaib, syurga neraka gaib, perbuatan Allah qada qadar pun gaib. Kena tanam waktu dulu. Kalau dah tanam waktu, macam mana nak berpegang bahawa yang melukakan, yang memutuskan adalah Allah? Itu kena tanam awal-awal tu. Kita nak tanam akidah pada anak kita, waktu mula-mula nak kena tanam. Segala yang berlaku perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang tu kata itu cakap asbab je. Pisah tajam putus, api kuat hangus, makan banyak kenyang, makan obat sembuh penyakit. Ni panas sungguh matahari. Berapa ni 38, 40 ni Allah panas matahari. Matahari buat panas ni, matahari nah. Masuk dalam ni kena ekong sejuk rasa ekong. Duduk luar tu panas matahari. Masuk dalam tafsir Quran ni sejuk ekong. Lepas tu lama-lama sejuk, kau lama kau berasa sejuk keluar balik kan pula panas pula. Sejuk panas. Duduk mulut
Mana Tuhan buat? Tak ada Tapi dia akidah tak seduk kosek lah. Memang panah akidah kita Allah yang buat, sejuk akidah kita Allah yang buat. Tu tak ada apa-apa dah. Tak kosek dah bab pegangan. Tetapi kalau tak ngaji bab pegangan, macam mana nak berpegang? Yang berlaku panas sejuk tu Allah buat. Tu kena ngaji molek tu. Ada ngaji kau, main dengan ngaji orang putih saja kau. Ngaji orang putih tu di sekolah. Ajar akidah ni mak ayah yang ajar di rumah. Mak ayah tak tahu, jangan jadi mak ayah. Nak jadi mak ayah kau tak tahu tu, jangan jadi mak ayah kau tak tahu. Dah. Nak jadi mak ayah kau tak tahu. Apabila anak lahir, setakat mikir ada kerja tak, cukup tak nak bagi makan anak, tu je. Cukup tak bagi makan anak, bagi makan hak jasmani, hak tubuh, hak jadi makanan ulat dalam kubur. Hak makanan rohani, agama tak duli. Awak mu nak bini, mu cukup tak belanja, nak tanggung anak orang. Hati dia tanya. Kita tak tanya awak mu nak bini, mu kerti tak ilmu agama nak ajar bini mu kayak gi. Kalau mu boleh bini hok tak pandai, mu tak pandai nak ajar dia, berat pula mu tanggung dari akhiratnya. Ada demok kategori tu? Ada. Dia kata mu nak tanggung anak orang, mu cukup duit kedok. Kat gini minta duit dengan mak ayah pula kan. Takut dia aku minta duit dengan dia pula. Dah nak bini kerja tak mana hala. Ya dia fikir cakap tu je. Tak fikir bab agama. Pasal tu dia kata dah, orang Islam pasti berpegang yang berlaku perbuatan Allah. Tak percaya kalau kata, tapi memang ada orang. Ustaz, memang saya pegang secara tabi'i, secara semula jadi, secara zat pisau itulah yang memutuskan. Tapi tanya Tok Guru kata mari bawa biar dia tanya sendiri. Dia tak percaya. Tak logik. Sebab kita orang Islam, mana mungkin berpegang akidah yang kafir seumpama tu. Gimana? Itu kita ambil pengajaran molek lah. Lepas tu akidah masing-masing, kita bertaubah dengan Allah masing-masing, tapi kita jadikan sebagai pengajaran. Tak jangan pada anak cucu kita kemudian duduk dan kadang macam kita yang jahil agama. Jahil bab pegangan, jahil sungguh lah orang panggil, walaupun semayang tak tinggal pun, walaupun puasa tak tinggal pun. Jadi bab Islam syarat sah yang pertama tidak disebut dalam kitab, sebab tu mesti dah. Berakal pun gitu juga, mesti dah berakal. Dia kena tamyiz. Tamyiz ni akal boleh membezakan. Kalau orang gila tidak sah ibadah. Kalau budak belum memayyi tidak sah ibadah. Jahat tamyiz tetap dah. Sama juga dengan mengetahui kaifiat. Jadi mengetahui kaifiat ni setengah kitab tidak didatangkan sebagai syarat sah, sebab mesti dah. Semua ibadah syarat sahnya adalah mengetahui kaifiat. Termasuk syarat sah wudu, syarat sah mandi wajib. Dia syarat sahnya adalah mengetahui kaifiat. Kita nak faham pula ni. Mengetahui kaifiat tu apa makna? Iaitu mengetahui akan kaifiat sembahyang, bahawa mengetahui ia seseorang akan segala rukunnya. Rukun sembahyang. Hak 13 tu lah. Dan segala syaratnya. Syarat untuk sah sembahyang. Dan juga syarat bagi tiap-tiap rukun sembahyang. Anda kena tahu. Syarat sah sembahyang biasa mudah aja kita tahu. Suci daripada hadas, suci daripada najis, tutup aurah, menghadap kiblah. Itu syarat sah sembahyang. Kita tahu. Satu laginya syarat bagi tiap-tiap rukun. Rukun niat. Rukun niat, kalau sembahyang tu sembahyang fardu, berapa hak wajib kena niat dalam tu sebagai syarat untuk sah rukun niat. Kena tahu tu. Syarat bagi tiap-tiap rukun. Nak kena tahu. Bukan setakat tahu rukun 13. Niat, takbir, berdiri, Fatihah, rokok, iktidal, sujud 2 kali, itu bilang masa budak-budak. Tu kena ngaji satu-satu tu. Niat, syarat rukun. Kalau sembahyang fardu, berapa hak kena wajib niat dalam tu? Qasad, ta'arud, ta'ayyun contohnya.
Jangan pula ustaz saya selama kini duk belajar rukun niat je di sekolah, dia kata. Qasa, ta'aruf, ta'ayyun tak pernah diajar-ajar pun, dia kata. Kan dekat sekolah. Di sekolah tak ajar qasa, ta'aruf, ta'ayyun. Sebut rukun niat gitu je. Ya ke? Dah kalau jah satu rukun niat semayang niat gitu. Maksud dia kata apa? Rukun semayang niat je. Sama level dengan jah satu. Dah sekarang ni jah satu ke jah satu tak ada ajar rukun semayang. Adalah kita letak niat rukun yang pertama. Masuk kalau menengah rukun yang pertama niat. Bertisah kat tu je. Kalau sembahyang fardu, qasa, ta'aruf, ta'ayyun. Kalau sembahyang sunat berwaktu bersebab, qasa dan ta'ayyun. Kalau sembahyang sunat mutlak, qasa saja. Kalau sembahyang syarat sahnya berjemaah macam Jumaat, macam jamak takdim kerana hujan, macam sembahyang ulang, wajib kena niat imam, bagi imam, niat makmum wajib bagi makmum. Hati dia punya huraian bagi syarat rukun niat. Gimana? Siapa ketika datang pun niat saja. Tidak jadi belajar gitu. Pindah kepada rukun takbir, berapa syarat dia? Rukun qiyam, berapa syarat dia? Dalam kitab Idatul ni comel. Satu-satu rukun didatangkan beberapa syarat-syarat. Lepas tu rukun Fatihah, berapa syarat dia? Rukun Fatihah ni sendiri, berapa syarat dia? Kemudian di rukun Fatihah ni setengah kitab dia pergi kepada muafiq masbuk berkait dengan rukun Fatihah. Setengah kitab muafiq masbuk duduk di bawah tajuk babul jamaah, bab sembahyang jemaah. Tapi setengah kitab di rukun yang di rukun yang keempat Fatihah tu sudah didatangkan sedikit pembicaraan muafiq dan masbuk. Sebab muafiq dan masbuk berkait dengan rukun Fatihah. Rukun Fatihah. Sebelum daripada rakaat mengikut tertib sembahyang wajib membaca Fatihah. Bagi siapa? Bagi orang sembahyang seorang diri, bagi imam dan bagi makmum yang muafiq. Makmum masbuk macam mana pula? Dia penghurah lah pula. Tapi dalam kitab kita ni kahlam muafiq masbuk tu dibicara dalam bab jemaah. Dalam sebuah kitab macam kitab Fathul Mu'in, dalam bab sembahyang jemaah ada bicara muafiq masbuk, dibicara rukun Fatihah tu di maqidah muafiq masbuk. Maqidah. Dalam kitab Fathul Mu'in, membaca Fatihah tiap-tiap rakaat selain daripada makmum masbuk. Dia bagi gitu. Ini bagi syarat bagi rukun ni. Membaca Fatihah rukun yang keempat pada tiap-tiap rakaat melainkan makmum masbuk. Lepas tu dalam kitab Fatimah didatangkan siapakah makmum masbuk? Makmum masbuk adalah makmum yang tidak sempat masa satu Fatihah pertengahan. Itu masbuk. Dan masbuk berlaku kepada tiap-tiap rakaat, bukan rakaat pertama saja. Atau panggil ngaji bab syarat semayang. Itu ngaji bab syarat semayang. Ni muafiq masbuk bukan orang nak belajar. Hak tukang ngajar pun kucalana. Hak tukang ngajar ustaz pun kucalana. Apa lagi anak murid? Ta'rif masbuk pun tak betul. Lepas tu masbuk kat pertama je, kat lain tak ada. Tu balik awal je gitu. Salah, bukan salah sikit-sikit, bukan salah sipi-sipi, dia kita tang lain tu. Sesak barat. Sesak barat. Sesak sungguh, salah. Salah sungguh aja gitu. Pernah orang tanya dalam radio. Orang tanya dalam radio, Ustaz, apabila imam mempercepatkan bacaan rakaat yang 3 ke 4, adakah saya ni masbuk? Makna orang tanya tu dia dengar dah lah. Masbuk ni berlaku pada tiap-tiap rakaat. Jadi apabila imam mempercepatkan bacaan rakaat 3 ke 4, adakah saya jadi masbuk? Ustaz jawab mana? Masbuk tak ada rakaat 3 ke 4. Masbuk kat pertama saja dia awak.
Allah kata pun orang hajar gitu. Jangan lupa buku sekolah dia jauh 5 ke jauh 6 gitulah. Muafiq masbuk okap pertama sahaja. Sekolah berapa ribu ustaz yang mengajar buku tu. Dan buku tu ada di belakang yang mengesahkan, yang tuan tulis yang mengesahkan sebelum jadi buku teks di sekolah. Takrif muafiq masbuk dapat dang sempat baca. Salah dah. Lepas tu okap pertama pula salah pula. Kalau buku sekolah ni berapa ribu ustaz ngajar. Tu salah sangat. Salah sangat. Bukan salah salah sikit-sikit, bukan. Tak kena sangat gitu tu. Yelah buku tu salah. Orang mengajar dia, kalau dia tukang ngajar, buku ni salah ni, nak beritahulah kepada pihak berkenaan. Contohnya salah tu tak ada. Dan memang banyak orang mengajar seumpama tu. Siap ada satu buku berkaitan dengan semayang yang menulisnya orang Al-Hafiz, bukan bidang fiqh, bidang Quran. Dia tulis buku fiqh, dia tulis benar dalam buku dia, muafiq masbuk hanya berlaku di rakaat yang pertama. Ada nak kata orang ni? Tulis dalam buku dia, muafiq masbuk hanya rakaat pertama. Salah sangat tu. Dan kita nak ngaji bab syarat bagi rukun Fatihah. Membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat, melainkan bagi makmum masbuk. Tapi kalau yang masbuk, kita tidak buat hukum sebagaimana masbuk, kita buat hukum sebagaimana muafiq, kita menyudahkan baki Fatihah kita, imam aktidal sahaja, rakaat kita sudah tidak dikira. Kita ingat kita muafiq, kita pun rokok seorang diri, bahawa kita masbuk, batal semayang. Tahu tak? Kita tahu masbuk apabila imam iktidal, kita faham tak? Kalau kita masbuk, biasanya masbuk ni berlaku ketika kita mari lambat. Kita mari lambat, kita sapa-sapa, kita Allahu Akbar, imam rokok, kita tahu kita masbuk. Ataupun kita kata imam dalam rokok, kita baru takbiratul ihram, Allahu Akbar, kita cadang nak rokok, tu imam pun sami Allahu liman hamidah. Mana imam sudah iktidal, kita belum sempat rokok. Kita sedar tak kita masbuk? Kita sedar. Kita sedar tak bahawa rakaat kita sudah tidak dibilang? Kita sedar. Dan kita memang tak boleh rokok seorang, kita sedar. Sebab kita tahu kita masbuk. Ada ni, ke imam iktidal lagi rokok kat seorang, atau kena jakut belakang tu. Dia mari lambat, imam dalam rokok, dia Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, tu imamnya. Dia pergi rokok juga, kita pergi jongk kat belakang tu. Gimana? Kita maklum apabila imam iktidal saja, apabila kita maklum kita masbuk imam iktidal, kita pun ikut imam iktidal, kita tak boleh rokok sendiri sebab kita masbuk, rakaat kita tidak dibilang. Kita maklum gitu kan, sebab kita tahu kita masbuk. Tapi kalau kita tak tahu kita masbuk, kita ingat kita muafiq, macam orang 3 ke 4, imam mempercepatkan bacaan, kita masbuk, tapi kita tak sedar kita masbuk. Sebab orang mengajar masbuk kat pertama je, orang 3 ke 4 tak ada masbuk muafiq. Kita pun buat hukum macam muafiq, kita menyudahkan Fatihah, imam iktidal kita rokok sendiri-sendiri. Muafiq boleh buat gitu. Tapi kalau masbuk buat gitu, batal sembahyang. Dan kita sedar ke tak? Kita tak sedar kita masbuk, kita ingat kita muafiq. Ni pun orang ni. Kan tak? Kita ni, kita ni ada orang yang semain berjemaah, kemudian dia masalah lutut ke pinggang ke doktor lah. Lepas daripada tasyahud awal, dia nak bangun macam orang lain tak boleh. Ada tak? Lambat tu secara mana lambat? Maknanya kalau kata imam berdiri baca Fatihah tu dalam berapa ayat baru kita boleh tegak? Dah sekarang ni kita lambat sikit. Imam dengan makmum yang cergah tu berdiri lama dah. Lambat sikit kita ni. Lambat ni kodoh berapa ayat Fatihah tu imam baca?
1-2 ayat. Maknanya nanti dulu nak tak cerita ni. Kita bangun lambat tu lambat sampai ke 2-3 ayat juga kita ketinggalan. Jadi kalau kita letaklah 3 ayat tu, ayat Fatihah 7, dekat-dekat nak separuh tu. Tapi yelah tak apalah separuh, kita kata 1/3, kita kata 1/3 Fatihah. Bila kita tegak lambat, daripada tegak kita sampai imam rokok, dapat tak masa 1 Fatihah? Masa dapat tak? Tak dapat. Masbuk lah kitanya. Imam rokok je lah. Ada? Jangan perabi. Imam iktidal je, rokok kita sudah tidak dikira. Kita pergi rokok seorang, lepas imam iktidal batal sembahyang. Sebab kita masbuk, bukan muafiq. Memang tak boleh lah. Imam rokok, kita kena rokok segera. 2-3 ayat ke Fatihah, imam tanggung sebab kita masbuk. Tak sakit, tak kira kalau gitu-gitulah, masbuk lah. Tapi kita kena faham molek lah. Kalau rakaat kedua, kita pun bangun lambat juga. Tapi rakaat kedua, imam lambat rokok sebab dia ada surah. Sebab imam ada surah rakaat kedua. Rakaat 3 ke 4, imam tak ada surah tadi. Jadi kita daripada tegak kita tak kira orang lain tegak lama dah. Kita tanya ni orang uzur ni. Orang uzur hok dia nak bangun slow. Kadang-kadang dengar gemuk sikit ke, gemuk sikit je. Gemuk sikit. Jadi nak bangun tu agak lambat. Jadi nak siapa ditegak tu imam 2-3 ayat dah Fatihah. Kita pun tegak kita tu sampai imam rokok. Dari segi masa 1 Fatihah dapat ke tak? Masa ni Fatihah yang pertengahan tak dapat, masbuklah kita. Imam rokok, kita wajib rokok serta-merta. Kan kita dapat. Jadi persoalan sekarang bangun bersama dengan imam tapi bacaan lambat. Bacaan lambat ni ada lambat kerana gagak pun ada dalam kitab lah. Lambat kerana waswas pun ada dalam kitab. Lambat bacaan kita, kemudian sebelum kita selesai baca Fatihah, imam rokok dah. Lepas tu macam mana nak buat? Kena rokok ke kena sudah Fatihah? Tu kena balik kepada takrif tu, kena ke tak kena? Muafiq masbuk tu kena ke tak? Sebab kita ni kita tajuk lain jadi ni. Ni syarat bagi rukun ni. Ini syarat bagi rukun. Dia kalau tanya macam soalan tadi, imam naik rakaat 3 lepas tasyahud awal, kita naik sama, tak ada kata sakit lutut ke sakit pinggang ke, tak ada. Imam tegak, kita tegak. Kemudian kita ni baca tu anjur lambat. Jadi baca anjur lambat, belum habis baca Fatihah, imam rokok dah. Tak dang nak habis baca Fatihah, nak buat guana. Dia nak buat guana tak boleh nak cerita tu. Sebab kita nak kenal muafiq masbuk bukan dang ke tak dang baca Fatihah. Bukan dang tak dang baca Fatihah. Dang dok masa 1 Fatihah yang pertengahan kiraan ramai. Bukan kiraan kita seorang. Dah bukan kira kita seorang. Kira bacaan Fatihah orang ramai. Masa dia. Ya, sekarang ni lambat membaca itu masalah. Tetapi kedudukan makmum tak dimuafiq ke masbuk kena balik pada takrif. Faham tak ni? Kena balik pada takrif. Kena dulu muafiq ke masbuk. Kita memang muafiq. Bacaan tak ada nak habis. Sebab kita lambat. Tu masalah warna nak buat. Kalau kita masbuk, kita bacaan lambat kerana gagak contohnya.
Macam mana nak buat? Itu pergi pada masalah. Tapi jangan pergi pada masalah selagi tak kenal muafiq masbuk. Kalau pergi pada masalah muafiq masbuk tak kenal, dia akan jadi bolong wong. Faham tak? Bolong jadinya. Sebab dia pergi pada masalah dah, tak kenal lagi, tak kenal benda lagi. Muafiq tu apa dia? Masbuk tu apa dia? Muafiq makmum yang sempat masa satu Fatihah. Masa ni kira kepada orang ramai, bukan kira kepada seorang. Faham tak ni? Dari gini, kita pakat baca Fatihah. A'udzu tak sedap baca, mula daripada bismillah. Waladdallin, amin tak sedap baca. Kita baca, beri masa pakat baca. Sebab kita nak dapat masa. Nak dapat masa satu patah yang pertengahan. Jangan baca cepat, jangan baca anjur sangat. Kan kita sendiri kan ada Fatihah cepat, kita ada Fatihah slow, lambat-lambat, dan kita ada Fatihah cepat sangat pun tak, lambat sangat pun tak, pertengahan. Kita nak baca Fatihah pertengahan. Ni masing-masing. Bila saya beri masa baca, kita tutup masa, tengok sempat ke tak sempat dengan masa tu. Faham tak? Dan buat dulu, baca dulu. Nanti dulu tak kira dadang, ambil baca untuk baca dulu bacaan Fatihah pertengahan masing-masing. Baca mulut gitu dah, tak baca kuat pula. Start baca. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kak berhenti. Boleh tak masa tu? Boleh masa tu? Ke jadi panjang lagi ke apa tu kan? Sedang molek ke tak dengan masa tu? Sedang molek tak masa tu? Sedang molek? Kalau sedang molek kata sana, kalau sedang molek. Boleh ni? Dok ada lebih ke dok dang ke sedang molek? Masa ni. Baca dulu saat ni tu untuk dapat masa 25 saat. Itu masa Fatihah yang pertengahan. Orang yang dapat masa ni dalam berdiri bersama imam, muafiqlah dianya. Walaupun dia baca Fatihah macam mana pun. Tadi saya minta suruh membaca untuk dapat masa. Sekarang ni kita tak kira kepada bacaan siapa. Tidak kira dah. Kepada dapat masa ni, muafiqlah dia sebelum imam. Masa ni daripada tegak dia sampai merokok, dapat masa ni muafiq. Itu je. Oh, saya baru baca separuh ayat barunya. Muafiq wajib menyedahkan Fatihah. Itu je. Sekarang ni memang sekarang ni kalau kata baca lambat, itu masalah. Tapi kadang-kadang kebetulan imam tu baca sederhana, rakaat 3 ke 4, memang kita dapat masa 25 saat. Kita tetap muafiq, wajib menyedahkan Fatihah. Tetapi imam tu jenis Allah 20 saat, 18 saat dia rakaat dah. Dia cepat bacaan, dapat tak masa ni? Tak dapat, kita masbuk. Tapi memang Fatihah kita lagi banyak lagi sebab kita baca lambat. Kita masbuk, rakaat serta-merta. Rakaat serta-merta. Kalau tak dapat masa ni. Faham tak? Masa ni kita ambil kalau makmum. Kita makmum. Imam rakaat Imam rakaat. Makmum ni kalau kita kata dia mula solat. Makmum mula solat. Kalau rakaat pertama Allahu Akbar sampai imam rakaat, dapat 20 saat muafiq. Rakaat yang ketiga keempat, makmum tegak aja, kira masa. Tapi kalau makmum ni tegak lambat, sebab sakit lutut tadi, dia tuah gak tegak. Tu imam ni baca Fatihah 2-3 ayat dah. Dia gak tegak dalam 15 saat, imam pun rakaat. Dia dinamakan masbuk, wajib rakaat serta-merta, baki Fatihah ditanggung oleh imam.
Ada ni. Dapat masa Ibn Sa'ad. Bab dia baca tu anjur ke, tak anjur ke? Tak kira pada bacaan, kira pada masa. Tak ada ni. Ha? Dah, sekarang ni hok boleh bangun lagi. Ni hok masalah uzur beri tu cerita lain. Ni hok boleh bangun ni. Hok boleh bangun, dia wajib bangun. Ha, tak ni? Ha? Ha? Ada? Ha. Dok, sama ada kita nak cepat bacaan, itu masalah kita. Kita nak kira masa ni je. Oh, kita baca lambat ni kena cepat sikit. Itu masalah kita. Kita mesti tahu masalah kita. Kita nak cerita dapat masa ni muafiq. Tak dapat masbuk. Masalah kita nak ijah guna kita bacaan, itu kita masalah kita ni. Tak, biar jangan gebel masalah tu dulu. Biar faham betul-betul dia muafiq masbuk ni. Masalah dah kalau kita baca lambat, kita percepat, itu cerita lain pula. Cerita lain tu. Mana kita nak cepat tu masalah kita. Kita nak kenal dulu ni kita muafiq ke masbuk. Kenal ni kena ta'rif dulu. Tak ada ni. Ni dah masa ni masa ni dia panggil masa satu Fatihah. Ni masa ni. Hak masa ni masa ni kalau setengah orang berminggu-minggu dia duk pening lagi. Ustaz kan tak dang baca. Allah, dang baca, tak dang baca, sempat baca, tak sempat masa, tak sempat baca, itu adalah masalah. Nak kenal muafiq masbuk bukan berkait dengan sempat baca ke tak sempat baca. Nak kenal sempat masa satu Fatihah, muafiqlah kita. Tak sempat masa satu Fatihah, masbuklah kita. Masa tu. Tapi masa ni saya pernah mengajar sebelum ni, ada kitab masing-masing di hadapan. Masa ni duk tekan orang ngaji. Masa bukan sempat ke tak sempat baca. Masa, faham tak ni? Faham. Gi kemudian tu gi pada capur, kita keluar jumlah lain, dia keluar jumlah lain. Kita sipil lain, dia sipil lain. Dia tak faham masa ni. Jadi sipil dia tak lain, sipil kita lain. Kita nak sipil muafiq sempat masa. Dia duk main kan tak sempat baca tu kan, dia pergi sipil kod lain. Kita keluar jawapan muafiq, dia keluar jawapan masbuk. Nanti dulu muafiq tak tahu lagi. Lepas habis tasyahud bang bersama imam. Lepas tu? Lepas tu? Tak betul, kena tak betul gitu. Ya, tak betul lagi. Saya bangun bersama imam, saya muafiq. Tak betul lagi. Tak betul. Sebab kita bangun dapat tak masa tu Fatihah masa kita bangun tu? Dapat tak masa tu Fatihah? Masa kita bangun tu? Bersama imam tu dapat tak masa tu Fatihah? Tak dapat tak lagi masa bangun tu? Nanti dulu masa bangun tu dapat lagi masa satu Fatihah? Tak masa bangun tu dapat tak masa satu Fatihah? Masa bangun tak bercerita ke depan. Masa bangun tu dapat tak masa satu Fatihah? Tak faham soalan. Masa tu imam bangun, kita bangun bersama imam. Masa kita bangun tu dapat tak masa ni? Sekarang tu imam bangun, kita bangun, kita dapat tak masa ni? Masa tu tak dapat lagi. Baru kita dekat saat baru dengan tu imamnya. Bila kita tak dapat lagi masa, macam mana kita nak kata kita muafiq? Tak boleh kata lagi kita muafiq ke masbuk. Tak faham ni. Tu imam bangun dah bertasyahud awal, kita bangun bersama dengan imam gak. Dapat dah masa 20 saat? Dah tak, macam mana kita nak kata muafiq? Tak boleh kata lagi.
Masa pun berjalan, imam baca sederhana 25 saat, 30 saat, imam bawa rokok. Kita muafiq. Tapi kita patah bawa sekerat bawa baca. Kita muafiq, wajib kena menyedahkan Fatihah. Masa bangun kita dah nak kata lagi. Jangan buat pening gitu. Kita bangun ni saya muafiq dah. Dapat 25 saat baru muafiq. Sebab masa kita bangun bersama dengan imam tu, kita dapat dah masa ni. Cik dah faham lagi tu. Sekarang ni cik gini. Tu imam bangun tasyahud awal, kita pun bangun. Masa 20 saat tak boleh lagi sebab baru je tegak dengan tu imam. Nanti baru kita bilang pula. Sekarang masa bangun terdapat lagi masa. Tak boleh. Dan sekarang ni imam bangun, kita bangun. Masa 20 saat dapat ke tak lagi? Tak tahu lagi, tak apa lagi masa tu. Maka kita tak boleh nak katalah kita ni muafiq ke masbuk ke, tak boleh kata lagi. Masa pun berjalan dalam 15 saat, 18 saat, imam dia baca wasah, dia rokok. Tak dapat masa ni, masbuk lah kitanya. Kita pun rokok serta merta. Sebab kita masbuk, tak dapat masa. Tapi masa mula bangun tu tak tahu lagi ke masa. Tak ada kita, sebab masa berjalan kita kira dah. Tapi tak sampai lagi masa satu Fatihah ni. Tak nak hukum lagi. Faham tak ni? Sama juga kalau kita takbiratul ihram. Allahu Akbar. Imam mayang lama dah. Kita Allahu Akbar. Kita ni muafiq ke masbuk? Tak tahu lagi. Biar masa tu berjalan dulu. Tak nak kata lagi. Faham tak ni? Mana kalau situ tak lepas, dia tak lagi pada banyak-banyak, dia akan jadi balik kat gang, kereta kan tangkap lain kat gang. Dok jumpa jalan balik rumah bayang kalau tak faham molek. Dok gini. Kita pergi apa ni? Tak faham juga. Kita pergi tuah. Akhirnya dia pening. Bawa kereta kat gang duk mikir muafiq ke masbuk. Siapa tak ke mana pun tak tahu dah. Tak kena sifat dah lah. Duk mikir muafiq ke masbuk. Sekarang sebelum dapat masa ni, kita tak boleh kata lagi kita muafiq. Faham tak? Contoh. Ni contoh. Kita semayang 2 orang kawan kita. Sama-sama rakaat pertama. Kita semayang belakang dia. Nah, dia pun Allahu Akbar, kita pun Allahu Akbar. Nah. Lepas tu masa pun berjalan. Kita mula-mula baca doa iftitah. Rakaat pertama kan? Kita baca doa iftitah ni, habis doa iftitah, boleh tak masa ni? Boleh lagi masa ni? Dengan satu doa iftitah, boleh tak masa ni? Boleh. Masa iftitah panjang. Kita habis baca doa iftitah, kawan kita tu Allahu Akbar. Oh, dia lepas takbir, dia faham Fatihah lalu dah. Dia tak baca doa iftitah. Faham tak ni? Kita tak tahu. Dia takbir ihram, kita takbir ihram. Kita baca iftitah. Satu Fatihah ni muafiqlah kitanya. Baca kita dah lagi sebab kita baca doa iftitah. Ada. Lepas tu kita masa satu Fatihah. Dapat. Kita dapat dah baca Fatihah.
Mol masa, maka muafiq. Oh, tak dengar speaker. Bagaimana? Dia kadang-kadang masalahnya apabila dia apa ni? Dia tukar antara sempat baca dengan masa. Sebab tu bila sebut tadi kan. Dah lama dah tak dengar. Oh, 2 minit dah apa dah royak. Dia keliru ni lah. Masa dengan sempat baca. Jadi apabila pergi pada masalah, contoh masalah tadi, imam lupa membaca surah. Imam lupa membaca surah. Habis patah imam rakaat. Maka dia memang tidak sempat membaca. Tapi dapat tak masa ni? Dapat. Kita kata muafiq, wajib menyodorkan Fatihah. Ada lalu orang tanya, Ustaz kan tak dang baca tu kan? Dia pening tu. Kita kata dang baca, tak dang baca, itu masalah. Bukan takrif pengenalan muafiq dan masbuk. Jadi dia gini je, kadang-kadang saya biasa buat satu, memang khusus tajuk muafiq masbuk. Sejak setengah saya pernah buat dengan tulis whiteboard apa semua. Lepas balik selesai, orang hok panggil itu, dia kata guna dia royak Ustaz. Jadi dia kata orang dengar tu ada orang hok biasa ngaji dah, ada orang hok baru mari sejik surah, dia kata. Jadi pada kiraan dia, orang hok duk ngaji lama dah ni memang dia mudah faham. Orang hok baru mari ngaji ni memang dia payah faham. Tapi dia kata yang berlaku sebaliknya, dia kata orang hok dengar sokmo ni pas sudah dia pening. Tak faham. Orang hok dia jangka tak faham sebab dia tak je ngaji, dia kata mudah jelas dia kata. Payah apa nak kena masbuk? Dapat masa muafiq, tak dapat masa masbuk. Apa nak payah? Orang hok baru ngaji sebab dia tak ada hok ilmu salah. Dia tak ada ilmu. Dia tak ada ilmu tapi kosong, tak ada ilmu salah. Hok kata ada ilmu ni ilmu salah. Jadi bila nak cerita semula betul ni, dia berlawan salah dia tu. Mana ilmu salah dia? Muafiq sempat baca, masbuk tak sempat baca. Muafiq masbuk kat pertama saja. Dia pening dia pening ustaz ngajar kat 3 ke 4 ada juga masbuk pening. Dia pening dengan ilmu salah dia tu. Ni tak ada ilmu. Ilmu salah pun tak ada, ilmu betul pun tak ada. Senang beri ilmu betul. Faham tak ni? Terima selalu mudah. Payah apa? Dapat masa ni muafiq tak? Kita dapat baca tu masalah lah pula. Tak ada ni. Contoh. Orang pertama memang kita dapat masa ni. Ni contoh dalam kitab. Tapi oleh kerana kita gagap. Mana kita baca ni dia payah. Dia ada orang dia baca Fatihah, dia start tu payah. Dan dibaca di wasal tak apa ya. Tapi nak wasal satu Fatihah dengan satu nafas, dan nafas pendek. Dia berhenti 2 ayat 3 ayat dia berhenti. Dia nak sambung balik tu. Nak tak boleh dia gagap. Ni kejadian bukan waswas. Jadi orang pertama dia dapat masa sangat-sangat. Dapat masa ni. Tapi dia tak sempat nak menghabiskan bacaan kerana dia gagap. Bila muafiq wajib menyodorkan Fatihah sebab dia dapat masa. Jadi orang pertama tu imam sujud apa semua ni, dia kemudian barulah habis baca baru dia rokok, baru dia tidak. Kejar balik tu imam. Tu imam naik kat kedua dah dengan makmum lain. Dia baru duduk bawah. Dia naik rakaat kedua, sedang molek tu imam selesai baca Fatihah kuat dia tu. Nanti dulu tak ada kata masbuk lagi, tak tahu lagi ni. Lagi dak siapa masa imam rakaat tak tahu lagi.
Tapi kita buat masalahnya, lepas imam habis baca Fatihah, baru didapat tegak orang kedua gagak tadi ni. Kebetulan imam baca surah pendek. Kebetulan. Jadi apabila makmum gagak ni tegak, kira masa. Sampai imam rokok, dapat tak masa ni? Tak dapat sebab imam baca surah pendek. Masbuklah dianya, maka dia wajib rokok serta merta. Kat kedua dia masbuk, kat pertama dia muafiq. Ada. Tapi kis gagak dia tu, dengan masa yang sedikit imam baca surah tu, kalau orang tak gagak, mungkin boleh baca 2-3 ayat Fatihah. Tapi oleh kerana dia gagak, seayat pun tak boleh, rokok je. Masa dia dapat separuh Fatihah, tetap masbuk. Tapi kalau orang tak gagak, mungkin boleh baca 2-3 ayat atau sebelum imam rokok. Imam baca surah pendek. Kalau imam baca surah panjang, mungkin dapat masa ni jadi muafiq juga. Kita tubuhnya imam baca surah pendek, tak dapat masa ni. Tapi tak dapat masa, dapat 15 saat contohnya. Kalau kau tak gagak 15 saat, 3 ayat boleh baca Fatihah. Tapi oleh kerana dia gagak bis tadi nak pergi juga, imam rokok, dia wajib rokok tu merta. Walaupun 1 ayat pun tak boleh. Tak tahu. Sebab dia tak dapat masa. Selesai tasyahud awal, imam pun naik rakaat ketiga. Dia pun naik rakaat ketiga. Imam baca Fatihah yang pertengahan. Memang makmum akan dapat masa ni. Jadi memang muafiq. Imam rokok, dia baru boleh baca 2 ayat baru. Sebab dia gagak. Tapi masa dapat tak? Masa dapat tak? Muafiq. 2 ayat baru dapat ni. Wajib sudah juga sebab awak muafiq. Muafiq rokok tanpa menyudahkan Fatihah, batal sembahyang. Ada ni. Dia masa dapat rakaat ketiga, tapi baca baru 2 ayat. Apa kata? Tak dang baca, tak dang tu masalah. Janji dang masa muafiq. Dia pun sudah Fatihah. Imam dalam sujud yang kedua lah kita bubuh. Dia sempat baca habis Fatihah, dia pun rokok, dia pun i'tidal. Imam nak rakaat keempat dah Rakaat keempat tak ada surah lah, sekejap je. Ada surah. Dia selesai sujud, dia pun bangun, tak dang apa-apa. Imam pun Allahu Akbar. Dapat tak masa ni rakaat keempat? Apa hukum dia? Apa kata hukum tu cerita kemudian. Makmum muafiq ke masbuk? Masbuk sebab tidak dapat masa ni. Hukumnya rokok serta merta, patut ditanggung oleh imam. Tengok, rakaat pertama dia muafiq, rakaat kedua dia masbuk, rakaat ketiga dia muafiq, rakaat keempat dia masbuk. Boleh berlaku pada tiap-tiap rakaat. Itu dia. Tak. Kalau kita letak itu, kita letak orang yang lambat bacaan. Orang yang lambat bacaan. Orang yang lambat gerak-geri, macam tadi pula orang sakit lutut, sakit belakang, itu dipanggil lambat gerak-geri. Tadi lambat bacaan kerana gagap. Dia jadi muafiq, masbuk, muafiq, masbuk. Tapi rakaat kedua, walaupun dia naik lambat, kalau imam baca surah panjang, dia mungkin dapat masa ni. Dapat masa ni jadi muafiq juga. Tapi tadi kita buat rakaat kedua, dia baca surah pendek. Dia baca qul wallah ke, inna a'taina ke, kalau dia baca kuliah ke, wadduha ke, dia boleh dapat masa ni. Tapi walaupun dia dapat masa ni, oleh kerana dia gagap, boleh baca 2 ayat je mungkin dengan masa ni. Masa satu Fatihah orang ramai-ramai ni. Tetap dia nama muafiq. Dia waktu lambat bacaan, lambat gerak-geri lain pula. Rakaat pertama biasa ikut muafiq lah rakaat pertama. Kemudian turun sujud pun semua rakaat kedua. Jadi nak naik tu lambat. Ni kata. Tapi rakaat kedua ni kalau lambat pun takkanlah sampai tak dapat masa ni, sebab tu imam dia ada surah rakaat kedua. Tak, imam ada surah. Mana kalau kita kata dia naik tu, walaupun tu imam baca Fatihah separuh pun, nanti imam baca surah pula, akan dapat masa ni. Dan baca tak dan baca, tu bab lain tu, dia akan dapat masa ni. Ada ni. Sekarang dia naik lambat sikit, sebab dia daripada bawah tu nak tegak tu dia lambat. Tapi dia tegak ni, imam sedang membaca Fatihah kuat, tengah. Dia baca tengah dah lah, kita kata kita dah baca Fatihah sebab imam tengah baca Fatihah kuat. Kemudian imam baca surah. Walaupun imam baca surah pendek, kita akan kira masa daripada tegak tadi. Tengah Fatihah dah tu. Tengah Fatihah campur dengan surah pendek, dapat tak masa ni? Dapat muafiq.
Tapi apabila dia baca Fatihah lepas daripada imam baca Fatihah, mungkin lambat juga nak habis. Tapi masih dapat kan? Tetapi kalau dia bangun tu lambat sangat, kita buat masalah dia bangun lambat sangat, tuah punya tuah, dia tegak tu imam sedang molek habis bacaan Fatihah kuat, kita kata. Kemudian dia pun tegak, kira masa. Imam baca surah pendek, kita buat masalah. Dapat tak masa ni daripada tegak makmum sampai merokok? Dapat tak masa ni? Tak dapat, maka masbuk. Jadi pun rokok ikut imam sampai di tasyahud awal. Lepas tasyahud awal, imam pun naik rakaat yang ketiga. Dia ni makmum ni nak tegak tu lambat. Sebab sakit lutut. 2 ayat 3 ayat tu imam baca Fatihah, baru dia boleh tegak. Tegak ni bagi masa. Tegak ni bagi masa untuk dia. Orang lain tu masing-masing tegak lama dah. Ni untuk kita lambat bergerak geri kerana sakit lutut Tegak, imam baca Fatihah 2-3 ayat dah. Daripada tegak makmum kat 3 hak sakit lutut ni, hak lambat gerak geri ni, sampai imam rokok. Dapat tak masa ni? Tak dapat. Masbuk, rokok serta-merta. Baki patah ditanggung oleh imam. Sesal kat 3, rakaat 4 naik rakaat 4 pula tu. Nak tegak ni lambat juga. Tak ada ni. Dia tegak tu dengan imam rokok, dapat tak masa ni? Tak dapat. Masbuk. Imam rokok wajib rokok serta-merta. Baki patah ditanggung oleh imam. Jadi muafiq rakaat pertama, masbuk rakaat kedua, masbuk rakaat ketiga, masbuk rakaat keempat. Faham? Tapi rakaat kedua mungkinlah tak jadi masbuk, kemungkinan rakaat kedua. 3 keempat, rakaat 3 keempat, kalau makmum hak jenis sakit lutut, memang kemungkinan dia jadi masbuk. 3 keempat. Tetapi ada imam yang memang bacaan dia lambat. Kadang-kadang 30 saat dia tak rokok lagi. Sebab kita kira 25 saat tadi, a'udzu kita tak masuk. Faham tak ni? Kalau tu imam baca dengan a'udzu, tu imam pula ada saktah pula. Saktah, faham tak? Imam, apabila dia tegak, dia tak baca lagi. Sunat berhenti sekejap. Kemudian baru dia baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dia berhenti sekejap. Baru dia baca bismillah. Dia baca pula anjur 30 saat lebih. Tapi kita ambil oning ni, kira bacaan tak kira a'udzu, tak kira saktah, tak kira semata-mata mula bismillah sampai waladdallin, bacaan sederhana ni, masa dia 25 saat. Tu je, kita ambil masa ni je. Jadi masa tengah semayang tu pasal mana kita baca lambat ke apa tu, itu masalah. Kan? Ni cerita syarat bagi rukun. Mengetahui kepiat ni ngurupan pula lah jawapan dia. Masuk lambat masbuk. Dan kalau masuk lambat tu imam baca surah panjang, masbuk kau mana? Memang kita masuk lambat. Kalau kena subuh pagi Jumaat, baca surah sejadah, panjang mana tu imam baca surah? Masa lebih dari masa je dapat. Masuk lambat tak lambat pun tak tentu lagi. Tadi saya sebut hak kawan kita hak jenis baca Fatihah saja, doa iftitah tak baca. Kalau dia baca Fatihah saja, ni hak kawan kita ni tadi cerita, hak dia baca, kita baca doa iftitah, dia baca Fatihah lalu, lepas tu dia rokok, kita doa iftitah habis baru baca bismillah, dia rokok dah. Kita dapat masa ni. Kalau kawan kita hak jenis semayang tu jenis cepat semua, kita tak tahu ke dia. Dia takbir, kita pun takbir. Tak ada apa-apa, dah 20 saat. Allahu Akbar. Allah, dia ni semayang apa pasal ni? Kita dapat tak masa ni? Tak dapat. Masbuk kitanya. Walaupun rakaat pertama, walaupun kita masuk sekali dengan dia. Ada ni. Dan sekarang ni, dah kita menghadiri imam, dia pun hadiri imam. Dia pun takbir, kita pun takbir. Masuk sekali dengan dia. Tapi di jenis semayang doa iftitah tak ada, patut dia baca wasat, todang 15 saat, 18 saat kita kata dia rokok. Daripada takbir makmum sekali dengan imam tadi dengan imam rokok, dapat tak masa ni? Tak dapat. Masbuk. Walaupun rakaat pertama pun, walaupun masuk sekali pun, masbuk lah. Tapi masbuk di situ, masbuk yang bermasalah.
Sebab kemungkinan kita baca doa iftitah. Kalau kita masbuk, sebelum tu kita baca sunat, bermasalah kita. Tapi kalau kita masbuk, kita tak baca bacaan sunat sebelum baca Fatihah, senang, kita rakaat lalu. Tapi kalau kita masbuk, kita baca bacaan sunat dulu. Mana kita baca doa iftitah dulu? Mana kita tahu rakaat lalu dah. Kita baca sunat, baca doa iftitah tak ada habis. Dia rakaat dah. Kita tak dapat masa ni, masbuk. Boleh rakaat lalu ke tak? Masbuk yang wajib rakaat semata, masbuk yang tidak membaca bacaan sunat. Kalau masbuk membaca bacaan sunat, dia kena ganti Fatihah sekadar bacaan sunat yang dibaca. Apabila dia ganti je Fatihah, qada tu, imam pun sami Allahu liman hamidah. Rakaat dia pun tidak ada, dia pun ikut imam, rakaat tidak dibilang. Gitu je lah. Kalau dia masbuk, dia baca doa iftitah. Ini masalah tu. Lepas tu kata muafiq masbuk ni banyak lagi masalah dia. Tapi sebelum nak pergi pada masalah, dia kena kenal sungguh-sungguh. Muafiq dapat masa satu Fatihah, masbuk tak dapat masa Fatihah. Dapat masa satu Fatihah, dan baca tak dan baca, itu masalah. Ada. Imam baca doa iftitah, orang pertama kita baca doa iftitah. Imam baca Fatihah kuat, masa dapat tak lagi? Dapat dah, muafiq dah kita. Imam pun baca Fatihah kuat, kita tak baca apalah. Imam pun baca surah kuat, kita lupa nak baca Fatihah. Dah manusia tak boleh lari. Gitulah manusia ni. Galik kitanya, imam pun Allahu Akbar, rakaat tu imam. Kita sempat tak baca Fatihah? Dan kita sekarang ni sempat tak baca Fatihah? Memang tak sempat sebab kita lupa. Memang kita tak sempat baca Fatihah. Lepas tu muafiq ke masbuk? Muafiq masbuk bukan berkait dengan sempat baca tak sempat baca. Itu masalah. Tak sempat baca kerana lupa. Tapi masa dapat ke tak? Dapat, muafiq. Wajib menyudahkan Fatihah. Faham? Memang tak sempat baca Fatihah sebab lupa. Tapi masa Fatihah 3-4 Fatihah berdapat Abang apa? Double muafiq. Ada ni. Tapi baca sempat ke tak? Tak sempat sebab lupa. Masa dapat ke tak? Dapat, muafiq, wajib menyudahkan Fatihah, dimaafkan tinggalan 3 rukun panjang. Faham tak? Kalau tanya sempat tak baca, memang tak sempat baca. Sebab apa? Sebab lupa. Tapi masa dapat ke tak? Lebih daripada dapat masa, maka muafiq lah. Makna lepas imam baca doa iftitah selesai, kita baca doa iftitah selesai, kita muafiq dah. Sebab kita dapat dah masa. Kan nak baca lagi kan? Dapat dah masa, muafiq lah. Tapi masa takbir tadi tu, saya muafiqkan masbuk. Biar masa berjalan dulu. Masa berjalan, dapat masa 25 saat ni saya bubuh ni. Jangan duk tengok jam pula lepas takbir. Sekarang ni, kalau cari dalam kitab 25 saat tak ada. Dan kitab royak dapat masa satu Fatihah yang pertengahan. Tidak kira bacaan Fatihah imam, tidak kira bacaan Fatihah makmum, kira bacaan semua orang. Dapat masa. Dia tak tulis dia pun saat. Saya mula-mula mengajar dulu, orang tanya ustaz, berapa saat? Saya bubuh 10 saat. Dan mana pernah kita kira saat? Balik di rumah 10 saat, apa benda 10 saat, 2-3 ayat udah boleh 10 saat. Barulah kira semula. Dah dia tanya berapa saat? Kita tak pernah ngaji saat. Kita mengajinya, dapat tak masa tu Fatihah? Dapat, muafiq. Masa Fatihah mana ni? Fatihah pertengahan. Kira Fatihah kita ke? Kira Fatihah imam? Tak kira Fatihah ramah. Ni kita kira ramah ni boleh anggaran 25 saat. Tapi saat tidak pernah diroyak oleh guru. Tapi kalau ustaz, berapa saat kalau kira saat? Berkali 10 saat, berkali 10 saat bubuh.
Balik semula tu kira-kira salah aja kok orang. Dari kita hanya saat. Dan kita hanya beritahu muafiq adalah makmum yang dapat masa satu Fatihah yang pertengahan bersama dengan imam. Itu dia dapat masa. Yang Fatihah pertengahan dapat masa. Kemudian kalau lepas imam rokok, kita pun jadi macam tak berapa cara daripada takbir kita tadi sampai merokok dapat ke tak masa. Kita tak berapa cara lah kita kata. Sebab kita ingat ke tu imam baru je semayang. Jadi kita semayang, kita baca Fatihah, mainlah sikit mana. Bukan baca Fatihah sederhana tak lah kitanya. Kita baca Fatihah macam tak ada benda. Sebab kita rasa macam tu imam lambat lagi rokok pertama baru kan. Padahal tu imam rokok pertama lama dah dianya. Nah, jadi imam pun rokok, kita pun dapat tak masa Rasa macam dapat masa ni. Rasa macam tak dapat masa ni berkali. Jadi syok kita. Dapat ke tak dapat masa. Bukan syok aku ni tak apa reti takrif muafiq masbuk tu kena ngaji molek. Jangan syok. Jangan syok takrif muafiq masbuk, kena jelas molek. Kena kemah molek. Maknanya kalau tak boleh juga nak ambil takrif muafiq masbuk ni, kena buat kelas khusus pula. Kelas khusus, kena kelas pemulihan apa. Kena khusus. Takrif kena sahih. Tapi masa ni kita tak sahih. Sebab kita tak heran ke masa tu. Kita Allahu Akbar, kita pun baca Fatihah main pada main kan main, kita baca anjur je. Walau kalau kita ikut tu imam, kita baca Fatihah pertengahan lah, jangan pakai pesen kita. Kita baca lambat semua, kita seorang bacalah lambat. Tapi kalau kita berjemaah baca sederhana. Jangan baca lambat. Baca cepat sangat kan jadi salah pula. Baca sederhana. Tapi oleh kerana kita jangka imam lambat lagi rokok, kita mungkin baca tu pesen kita anjur, tak ada apa-apa imam rokok, kita pun jadi masa tu jadi tak mana dak cara ni dapat ke tak dapat. Hukumnya muafiq, wajib menyuduhkan Fatihah. Dan kalau kita masa tu kita jadi jelas tak jelas, hukum kitanya adalah muafiq, dapat masa tu. Kan bangun duduk nak tahu masa ni je. Mudah je dapat masa ni, muafiq, wajib menyuduhkan Fatihah. Tak dapat masa ni, masbuk, imam rokok selalu. Tak sudut sibuk nak sudah lah. Sebab kita maklum muafiq, imam iktidal pun kita sudah patut kita rokok lah seorang. Tapi kalau masbuk, imam iktidal, rakaat kita sudah tidak dibilang. Kita wajib iktidal bersama dengan imam. Kita rokok seorang lepas imam iktidal, kita masbuk, batal sembahyang. Ada ni. Sebab tu kalau kita masbuk imam rokok, satu ayat je lagi, jangan tebang. Takut imam cepat iktidal. Sebab masbuk dirokok selalu pun semasa imam dalam rokok, nak dapat rakaat dia kena sempat rokok bersama rokok imam, qada tamakninah. Faham? Ada ni kan? Kan muafiq, imam dalam rokok lagi, dia pun rokok, dapat ke rakaat nanti dulu. Kita rokok Sami Allahu liman hamidah, dapat qada tamakninah, sama-sama rokok kita dengan imam, barulah kita dapat rakaat bagi masbuk. Kita rokok, imam dah rokok lagi ni, kita rokok Sami Allahu liman hamidah, rakaat kita tidak ada, dan kita wajib kembali iktidal mengikut imam serta merta. Ni persoalan masbuk pula. Tu kata masbuk ni pun ada pula masalah dia. Kan tak ni? Sebab masbuk, kalau kita muafiq tak ada masalah. Imam iktidal, kalau kita keuzuran macam tadi, 3 hukum panjang, tak apa lagi kena tinggal. Imam rokok, imam iktidal, imam sujud pertama baru kita habis. Kita merokok, kita iktidal, kita kejar lah balik, kita muafiq. Tapi kalau kita masbuk, kita nak dapat rakaat, kita sempat rokok, imam dalam rokok lagi.
Kemudian kita rokok ni sebelum imam i'tidal, kita dapat sama-sama rokok dengan imam qada tamakninah, qada subhanallah. Rakaat kita dibilang. Imam pun sami Allahu liman hamidah, kita dapat rakaat. Kita nak rokok lama sikit, nak menyedahkan tasbih 3 kali, kita pun boleh. Tapi afdalnya kita kembali pada i'tidal, ikut imam segera. Walaupun kita hanya sempat tasbih sekali saja sekalipun. Tak suruh 3 kali lah. Pilih imam i'tidal, kita i'tidal. Tapi kalau kita nak cukup 3 tasbih, boleh ke tak? Boleh. Tapi tidak afdal. Afdal kitanya balik ikut imam serta-merta. Rakaat kita dapat dah. Tetapi kalaulah imam dalam rokok, kita rokok sami Allah liman hamidah, tu imamnya. Dapat tak tamanina rokok kita bersama dengan rokok imam? Tak dapat. Kita tak dapat rakaat. Rokok kita tu bukan tempat kita. Lepas tu bagaimana? Kita wajib i'tidal mengikut imam serta merta. Ya, tak boleh rakaat apa, aku nak tasbih dulu rokok. Biar boleh-boleh tasbih. Batal sembahyang. Sebab rakaat kita tidak dibilang. Rokok kita tidak dikira. Sebab kita tak dapat rokok bersama dengan imam qada tamakninah. Ada ni. Tapi kalau kita selisih, kita ala turun, dia ala naik, kita wajib bikah semata pada i'tidal. Rakaat kita tak ada. Ada ni. Kita Allah ni biasa hok mari lambat tu lah. Imam dalam rokok, kita pun Allahu akbar. Dia rokok lagi ni. Kita pun turun di sami Allah dah. Apa selisih. Kita pun dapat tak rakaat? Tak dapat lah. Sebab tak dapat tamakninah bersama dengan rokok imam. Maka rokok kita tidak dikira. Kita wajib kembali balik kepada i'tidal mengikut imam. Pula-pula dah duduk bawah ni, rokok, baca tasbih, batal sembahyang kita. Kalau kita masbuk, kita boleh rokok lama sikit. Kalau rokok kita sempat tamakninah bersama rokok imam, rakaat kita dikira. Apalah rokok tu boleh kita nak lama, nak tasbih 3 kali. Tapi seafdalnya tak ada tasbih 3 kali. Imam bangkit i'tidal, kita hanya sempat tasbih sekali lah kita balik ikut imam i'tidal. Itu lebih afdal. Tapi kalau kita nak rokok lama juga untuk dapat tasbih 3 kali, tak ada masalah. Sebab rakaat tu kita dapat, rokok tu tempat kita. Mana? Dah takut jadi sipu-sipu. Di sipu awal dia tarik jadi apa? Jadi macam kusuk-kusuk. Macam benang tu kan. Awal-awal disipu, kita pun orang aja dia tak ada buat apa lah. Dia kena daripada awal tu kena faham molek. Gimana? Minggu ni Muhammad masbuk. Minggu depan hari Ahad, hak saya Nurani tu. Tu Muhammad masbuk tu. Sebab orang tanya Muhammad masbuk. Kata nak ajar orang ni dah orang dia. Dah bukan orang takut orang tu tak faham, dia pening. Kita pun pening duk mikir nak ajar orang ni. Sebab Muhammad masbuk ni ustaz sendiri pun bolong. Bolong ustaz sendiri pun. Mudah je, tak ada payah pun. Masalah tu banyak. Tu kena ngaji masalah. Tapi takrif ni biar dulu ni. Dapat masa tu, biar faham molek. Saya biasa cerita hak berlaku ni lah. Hak berlaku ni berlaku pada saya sendiri. Saya biasa cerita ni. Masjid mana? Kita royaklah sini masjid mana. Sebab cik ada. Cik ada tu royak. Masjid Khalifah. Tempat lain tu royak masjid mana? Masjid Khalifah. Cik ingat jangan royak ke mesti masjid Khalifah pula. Pada 1 tahun Ramadan ni lah 3-4-5 tahun lepas. 3-4-5 tahun lepas. Dia ada imam Arab. Imam Arab kajian Terengganu dulu kan dipanggil imam Arab kan. Sebab apabila Ramadan tarawih, kita bunyi Arab ni ada benda lah kita ni. Lepas tu kita mudah kena kacak dia orang Arab. Sebab kita tengok Arab, kata aling lah. Tak semestinya. Jadi dibawa imam Arab ke Terengganu. Ada imam Arab yang tempat yang sama. Kalau Masjid Putih, Masjid Besar tu dia tempat yang sama sebulan. Ada imam Arab ni dia berpindah-pindah tempat. Satu malam masjid tu, satu malam masjid tu. Saya masa tu semata-mata kata-kata.
Gi Masjid Khalifah sekali, kebetulan ramai malam tu kena ada imam Arab malam tu. Tapi imam Arab tu bukan setempat, dia berpindah-pindah, dibawa oleh pejabat agama. Jadi pemandu dia, bawa jadi dia tak tahu masjid mana-mana. Dia ada giliran dia. Kemudian yang ada ramai sebab apa? Sebab ahli jemaah ni tanya dengan hak driver tu. Bukan driver lah, hak tukang bawa dia tu. Bukan driver, dia orang pejabat agama. Tapi kita kata driver lah. Tanya dia, mana pula tu imam? Dia tak tahu. Sebab apa nak ikut? Malam tu Masjid Khalifah, malam esok masjid lain pula. Saya kena dengan dia, dengan Tok Imam Arab. Memang orang ikut ramai. Dia baca kat pertama kedua isyak tu, memang sedap dia baca. Sebab tu orang ikut. Tasyahud awal rakaat kedua, saya baru nak baca assalamualaikum ke assalamu alaina gitulah. Dia Allahu Akbar, bangkit rakaat ketiga dah. Orang dah cepat. Tapi masa baca kuat tu dia baca dengan tertil, dengan lagu. Tapi bila baca tasyahud ni slow, dia buat cepat. Patut tasyahud suruh baca kuat ketik, baru dia baca comel. Tasyahud dia baca cepat. Dia naik rakaat tiga cepat. Saya naik segera, tak sudah tasyahud. Kita tidak afdal sudah tasyahud bila imam bangkit rakaat tiga. Saya bangkit rakaat tiga. Baru nak baca iyyaka na'budu, dia rakaat dah. Ni sahih. Masjid Khalifah. Rakaat tiga waktu rakaat mana pula cik? Hanya tu tasyahud awal, bangkit dia tasyahud awal. Rakaat ketiga. Tak sebut tadi kan, dua rakaat yang pertama tu dia baca comel sangat-sangat. Suara dia pula sedap, lagu dia pula sedap. Senyap rakaat ketiga tu, saya baru baca iyyaka na'budu, dia rakaat dah. Dapat dah masa ni? Apa hukum dia? Apa takrif dia kita ni? Masbuk. Satu masjid buat muafiq, seorang habuk pun tak rakaat. Tak, memang kena tahu. Kita nak jemaah ni mana boleh tak tahu. Bukan masalah ustaz dah ustaz, memang kena tahu. Satu masjid buat hukum muafiq. Disudah Fatihah. Imam i'tidal bawa ada rakaat, imam sujud pertama bawa ada rakaat. Makmum belakang ni apa ni? Apa? Bercambah. Balahan masbuk dah, sahih masbuk. Mungkin dalam 15 saat je berada dia baca Fatihah. Orang Arab kan dia pasal, mungkin dia baca dengan wasa. Memang dalam kurang 15 saat je. Dok, sebab negeri mereka makmum tidak ada bacaan Fatihah. Imam rakaat, makmum rakaat segera. Makmum tak ada bacaan Fatihah. Kalau mazhab Hanafi, makmum langsung tidak ada bacaan Fatihah. Tapi ni tempat kita, itu malam yang ke-16, mana lebih daripada setengah bulan dah saya jumpa sekali tu. Jadi dia pula, dia nampak ekor mata di belakang makmum tu bercambar. Dia nampak ke tak? Dia nampak tak? Dia mesti nampak ekor mata makmum ni ada, rokok ada. Kan? Bercambar makmum belakang ni. Dia mesti nampak dia ekor mata. Kalau dia faqih, dia akan tahu masalah apa makmum ni. Kalau tu imam tu faqih, pandai ilmu fiqh, tu imam qadi saja. Hak saya kena tu malam belah-belah dah. Hak driver dia orang jabat agama. Dia tahu tak problem tu imam buat kepada anak makmum tu. Ni hak driver jabat agama. Dia tahu tak problem tu. Dia kena tegur tu imam, jangan buat pasal tu. Sebab makmum kita tak apa reti, tapi makmum sepatutnya tak timbul tak reti. Nak berjemaah kena belajar bab muafiq masbuk. Rakaat keempat pun sama. Memang dalam 15 saat je. Tak tahu lah main lain gitu dah pasal tu dia ni. Tak tahulah. Rakaat keempat pun sama. Makmum pasal buat muafiq juga. Walaupun memang sahih sangat-sangat tak dapat masa satu Fatihah. Sebab saya naik segera dia tasyahud awal, bukan naik lambat. A'udzu saya tak baca. A'udzu tak baca, sebab kita berasa was-was dah. Itu imam ni pasal mana tasyahud cepat. A'udzu saya tak baca. Saya baca bismillah, iyyaka na'budu tu dalam bukan tu je. Dia pun Allahu Akbar. Habis dah dia baca Fatihah. Dia mempercepatkan bacaan. Dapat tak masa ni? Tak dapat. Apa kategori makmum? Masbuk. Apa hukum dia? Wajib rakaat serta merta. Tapi semua tak rakaat, semua menjudahkan Fatihah. Imam i'tidal, apa hukum dia? Rakaat sudah tidak dikira. Rakaat sendiri batal sembahyang. Semua yang rakaat sendiri batal kemudian. Faham tak?
Ni nak panggil imam arak ni. Boleh arak lah ke dia. Boleh arak dia panggil dia. Saya biasa cerita, dan saya cerita kebetulan sebelah saya semayang tu orang berkenaan, tapi bukan ahli jemaah situ lah, tapi orang berkenaan. Tak tahulah dia jadi mari mana tahu, dia bukan ahli jemaah situ. Dia bukan ahli jemaah situ, cuma mungkin dia berjalan, mungkin orang sebelah saya tu kenal, Haji tu memang kenal. Dia orang berkenaan, dia bertugas di masjid utama di Terengganu, orang berkenaan. Saya pernah mengajar di tempat dia, muafiq masbuk, maghrib dia tu imam, dia balik, isyak dia mari pula. Dia tak belajar muafiq masbuk sebab dia orang berkenaan, orang level tinggi tu. Dia tak ngaji. Maghrib dia tu imam, isyak dia tu imam, masa ngajar dia balik. Sebab dia orang berkenaan. Kebetulan duduk sebelah saya, dia pun tak kerti juga, dia sudah Fatihah juga, dia sudah Fatihah. Dia macam dia muafiq, malah dia masbuk. Sudah semayang, saya balik, dia pun balik. Saya main lapang je, so, tak main duduk pun main lapang je. Saya balik dia, siapa telefon dia nampak dia balik juga, balik awal. Ji, tak ada tu imam cepat rok kan 3-4 isyak. Terawih tak ada lah misi tu, main isyak ni terawih. Semua dekat imam macam patah kuat, surah kuat kan. Ni isyak timbul masalah. Haji, tu imam tadi semai isyak orang 3-4 cepat sungguh tau. Cepat ah dia tu ustaz. Jadi masbuk kan tau. Masbuk ustaz, dia kata. Lepas tu kalau masbuk rokok segera, rokok segera. Padahal dia tak bang. Tapi kita pun gitulah. Dak kata dah haji pun, dia tak sebut. Nak cerita orang bergaya tak mau belajar. Sebab dia orang standard tinggi. Tapi kebetulan malam tu dia bukan orang ada jemaah situ, hidup lain, dia jadi kebetulan di situ duduk sebelah pula. Ni pengajaran kepada orang hok rasa pandai. Pandai. Jelas-jelas memang masbuk. Memang bayangkan saya baca bukan patah lambat. Auzubillah saya tak baca. Iyyaka na'budu gitu je rasa. Dan tak iyyaka nasta'in. Dia pun Allahu akbar, memang sah masbuk. Tak ada. Semua menyedahkan Fatihah, hukum buat muafiq. Faham tak? Dia orang pandai ya apa? Dia nak beritahu ke orang ni, tengok orang juga. Dah. Orang yang jenis tak mau ngaji, dia buat dia pandai, tak payah kita royak ke dia. Sebab dia pandai dah. Kita nak royak ke orang ni, orang hok nak belajar. Orang tak mau belajar, dia nak bagi majmuah je, kita sudah daerah. Betul. Orang tak mau belajar, kita daerah. Kalau orang nak belajar, kita cerita. Tapi itu asas je tu, sebab dia memang cepat sangat-sangat. Kita tak pernah jumpa lagi. Memang terkadang kita jumpa juga dengan imam Melayu kita, yang mana kita masbukkan 3-4, tapi doklah sejelas imam Arab. Memang cepat. Kadang-kadang kita baca cepat, ihdinas siratal mustaqim, imam rokok, mungkin dah 20 saat. Tu memang kita masbuk juga, kita rokok, tapi doklah terang sangat macam imam Arab. Tu terang sangat masbuk. Tapi semua makmum buat hukum macam muafiq. Ada ni. Kalau kita ngaji bab ni, payah ke? Nak kena muafiq, dapat masa. Masbuk tak dapat masa. Muafiq wajib menyudahkan Fatihah. Masbuk rokok serta-merta, baki timah tanggung. Lepas tu ada pula muafiq yang masalah begitu begini, masbuk ada masalah begitu begini. Hak tu kena ngaji lain pula tu. Dia kena dulu. Jangan muafiq gitu. Jadi tubik hidup kepek hidup kepek pula kan. Orang ni kadang muafiq, masbuk, tubik, munafik. Dia tak memang kadang-kadang orang kita tak pernah belajar muafiq masbuk. Saya pernah ajar muafiq masbuk. Ada orang tua umur 70 tahun. Umur 70 tahun orang tua ni. Dia kata dia berjemaah daripada 20-30 tahun dah dia berjemaah. Malam ni orang dengar nama muafiq, nama masbuk dia kata. Tak pelik apa, tak belajar kitab.
Kalau baca kitab Muniyatul Musalli, dia akan jumpa masbuk di belakang kitab Muniyatul Musalli, kitab Bahjah Mardiyah atau di Muwafiq Masbuk. Kalau orang mengaji kitab Muniyatul Musalli, dia akan ngaji Muwafiq Masbuk. Tapi di Terengganu kita ada ngaji Muniyatul Musalli dulu-dulu. Ada. Lepas tu nak jumpa Muwafiq Masbuk kat mana? Muwafiq Masbuk detail dalam kitab Muniyatul Musalli di hujung tu, tapi bukan kitab Muniyatul Musalli sebenarnya, kitab Bahjah Mardiyah, kitab lain karangan Syekh Daud juga. Kalau ngaji kitab Muniyatul Musalli akan jumpa. Mana? Ni cerita syarat bagi rukun Fatihah. Syarat bagi rukun Fatihah. Cuma dalam kitab Hidayatus Sibyan kita pun Muwafiq Masbuk tidak ada huraian mana. Dalam kitab Hidayatus Sibyan kita dia ada tajuk berjemaah, tapi huraian Muwafiq Masbuk ni tak jelas mana. Tak jelas mana tu kita kena ngaji suku pula. Nak Muwafiq Masbuk, ambil kitab Muniyatul Musalli. Saya mengajar di Masjid Ladang, dulu Masjid Ladang. Mula-mula saya mengajar adalah buku Masalah Muwafiq dan Masbuk. Mula-mula saya mengajar di Masjid Ladang. Buku kecil itu Masalah Muwafiq dan Masbuk, ada Jawi ada Rumi. Ini dipanggil syarat bagi rukun. Jadi kita minggu depan Syahdam jugalah dong. Masa ni lewat Syahdam juga. Syahdam bermula mengetahui akan kaifiah sembahyang, iaitu baru mengetahui akan segala rukunnya dan segala syaratnya dan segala sunatnya, dan bezakan tiap-tiap satu itu daripada yang lain. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, Allahumma allimna ilma akdamin, wa fahimna famasabikin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.